Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membincangkan dan membentangkan tentang tajuk perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia. Nama saya Muhammad Fawaz bin Ishaq, disertai dengan rakan saya Afif Hilman bin Muhammad Fauzi dan juga Muzamil bin Mak Zaid. Untuk pengenalan, pembangunan pendidikan di Malaysia dirancang berteraskan rancangan pembangunan Malaysia iaitu RMK. Dan fokus perancangan pembangunan pendidikan pula berbeza-beza dari RMK 1 hinggalah RMK 11. Topik ini akan membincangkan perancangan pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sepanjang perkembangan pendidikan yang berlaku di Malaysia sejak mencapai kemerdekaan sehinggalah kini. Perbincangan berfokus kepada RMK 1 hinggalah RMK 11 mencakupi pelan pendidikan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan seperti Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya ialah objektif. Yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas. Dan yang ketiga, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan. Rancangan pembangunan pendidikan untuk RMK 1 daripada tahun 1966 hingga 1970 telah bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan sebagai ejen perpaduan. RMK 2 bertindak sebagai sistem pendidikan sebagai pengukuh perpaduan melalui bahasa Melayu. RMK 3 pemupukan perpaduan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan untuk RMK 4 membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Untuk RMK 5 memajukan ekonomi negara. RMK 6 negara menuju ke arah dasar pembangunan negara. RMK 7 memperkukuh sains dan teknologi serta meningkatkan penyelidikan dan pembangunan R&D. Dan RMK 8 dari 2001 hingga 2005 menerapkan nilai-nilai dan etika moral. Seterusnya, RNK 9, iaitu daripada tahun 2006 sehingga 2010, adalah untuk meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai yang lebih tinggi. Itu RNK ke-10 dari tahun 2011 sehingga tahun 2015, iaitu untuk menangani ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan. Dan yang terakhir, iaitu RNK ke-11 dari tahun 2016 sehingga tahun 2020, iaitu untuk meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju. Seterusnya adalah cabaran menjayakan PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia daripada tahun 2013 hingga tahun 2025. Yang pertama iaitu akses, ialah 50% pengurangan dalam jurang pencapaian daripada bandar, luar bandar, sosioekonomi dan gender menjelang tahun 2020. Yang kedua adalah EQT, merupakan 100% merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga sekolah menengah menjelang tahun 2020. Yang ketiga adalah kualiti, iaitu negeri dalam kelompok
teratas seperti dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS iaitu Trend International Mathematics Science Study dan PISA iaitu Program International Student Assessment dalam tempoh 15 tahun. Yang keempat iaitu perpaduan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak. Seterusnya iaitu jurang, ialah untuk merapatkan jurang di antara satu sama lain. Seterusnya pemikiran, iaitu cabaran guru atau masyarakat ialah bagaimana untuk mendidik generasi muda dalam penggunaan internet secara berkesan untuk pendidikan dan bukan sahaja sebaiknya. Yang terakhir iaitu kecekapan, iaitu sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi dan kebersanan untuk pengurusan sumber. Terusnya, pelaksanaan pembangunan pendidikan. Yang pertama, anjakan 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Menanda aras pembelajaran bahasa, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. Melancarkan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang disemak pada tahun 2017. Merombak peperiksaan kebangsaan dan penaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Seterusnya, anjakan yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa tambahan. Memperkenalkan kurikulum bahasa Melayu, memperluaskan program Linus, meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris, menjadikan mata pelajaran bahasa Inggeris kertas wajib lulus peringkat SPM. Kemudian anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai, mengukuhkan pendidikan Islam dan pendidikan moral, membangunkan murid secara holistik, mengukuh dan memperluaskan RIMUK mulai 2016. RIMUK iaitu Rancangan Integrasi Murid untuk Pendidikan. Seterusnya, anjakan yang keempat, mentransformasi profesion keguruan menjadi pilihan. Mengetatkan syarat kelayakan kemasukan guru, memperluaskan laluan guru. Seterusnya, anjakan yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, mempercepatkan penambahbaikan prestasi sekolah, memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Antaranya, menyediakan akses internet dan persekitaran pembelajaran di Malaysia. Kementerian memaksimumkan penggunaan ICT. Yang berikutnya anjakan yang ke-8. Mentransformasi kelebihan dan keupayaan pencapaian kerajaan. JPN dan PPD mengupaya dengan memberi lebih hak membuat keputusan, memperkukuhkan kebolehupayaan kepimpinan. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG dan menambah bilangan model sekolah amanah. Seterusnya, anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid, memanfaatkan peluang kecekapan. Anjakan yang ke-11 pula, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Pihak berkepentingan akan mempunyai akses
menggunakan maklumat ini untuk melibatkan diri dengan komuniti di sekolah. Bahagian kesimpulan, bagi memastikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pendidikan dalam rancangan Malaysia ini, semua pihak seharusnya terlibat. Perlulah kita memahami peranan masing-masing, terutamanya golongan pendidik dan ibu bapa. Secara rumusannya, selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia telah membuat perancangan pembangunan negara secara sistematik menerusi rancangan pembangunan Malaysia bermula sejak rancangan Malaysia pertama pada tahun 1966. Dalam setiap rancangan pembangunan negara, pendidikan diberi keutamaan menerusi peruntukan yang terbesar dalam pembiayaan. Secara holistik, pelan induk pembangunan pendidikan 2006 sehingga 2010 telah dirancang untuk merealisasikan 6 teras strategik. Rancangan pembangunan pendidikan diteruskan apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 dilaksanakan dalam 3 gelombang untuk membolehkan 11 anjakan terlaksana ke arah menjadikan Malaysia berdaya saing dengan negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan termaju di dunia. Sekian, terima kasih.